Tak apalah. Itu namanya berkata-kata kan. Nampak dia mulut buka, tutup kat tutup. Tapi kadang mendengar tu bukan sifat kita dah. Allah uji kat situ kan. Dia cakap langak tu dia ada 12 kereta antik. 12 kereta antik. Saya kata benda barang dunia ni kalau tak guna letak saja, nanti dia tanya Allah nanti. Lepas habis ceramah, Ustaz saya ada 12 kereta. Ustaz saya kena jual lah semua ni. Tinggal satu ni, tahu tak apa. Kalau haji boleh pakai setiap hari satu, silakanlah 12 tu, tak ada masalah. Bukan kata salah ada 12 tu. Yang salahnya tengok je. Buat apa dia banyak? Untuk saya tengok je. Habis lah. Kalau ada 12 biji, hari-hari pakai. Okey. Hari-hari pakai. Hari Isnin pakai ni, hari Selasa pakai ni, hari Rabu pakai ni, Khamis pakai ni. Ataupun Isnin pagi pakai ni, petang pakai ni. Oh, ganas betul. Kita pun tak larat nak mengerjakannya. Tak adanya. Satu tu lah kita pakai kadang. Kan? Allah Akbar. Baik. Jadi, warabbaka fakabbir, membesarkan Allah Ta'ala. Maka membesarkan sifat yang dikurniakan itu. Apatah lagi pada diri manusia. Yang mana manusia ni asalnya hina dan lemah. Secara tidak langsung menjadikan diri hanya akan bergantung pada yang maha mulia dan yang maha kuat. Walaupun hakikat manusia itu adalah hina dan lemah, akan tetapi Allah tidak menyuruh untuk menunjukkan kehinaan dan menyatakan kelemahan di dalam kehidupan ini. Di manusia itu kejadiannya hina dan lemah, tapi Allah tak suruh menghinakan diri, melemahkan diri. Allah tak suruh. Menghinakan dengan perkara yang dilarang oleh Allah. Buat perkara yang Allah murka. Melemahkan diri dengan kita bergantung pada benda yang tak ada harga dunia. Allah tak suruh. Malah Allah suruh cari kekuatan, cari kemuliaan dengan apa? Yang sepatutnya itulah dengan kekuasaan Allah. Yang ini menzahirkan kekuatannya. Yang ini dengan cara bagaimana? Tidak bergantung harap pada selain Allah SWT. Menzahirkan kekuatan juga diterjemahkan dengan melaksanakan segala syariat Allah SWT dengan bersungguh-sungguh. Serta menyempurnakan segala tuntutan syarak dengan sebaiknya. Ini kesimpulan yang boleh kita buat pada pagi yang penuh barakah ni. Ibadat yang dimasukkan dalam perbahasan menterjemahkan diri kekuasaan Allah ini adalah melihat kepada kejadian manusia itu hanya saja untuk menzahirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan tidak sesekali merasakan diri yang berkuasa. Diri yang berkuasa. Dan ini pun ada perbahasan berkuasa dan bertenaga. Dua benda berbeza. Kuasa dan tenaga. Kalau belajar dalam sains kita akan nampak perbezaannya. Energi, tenaga. Kita diberi kederat yang bagi energi. Tapi yang banyak kita pakai dalam hidupnya daya, force, tenaga. Tenaga ni, itu adalah satu keadaan yang mampu menggerakkan. Momentum pergerakan dalam sains kita akan nampak perkara ni. Tapi tidaklah kita punya kuasa yang mana kuasa dan panggil energi ni. Yang boleh mendatangkan satu perkara. Kuasa untuk mendatangkan apa? Yang dikesan kepada pengakhiran tu. Daya ke arah tu boleh. Itu Allah bagi. Daya nak ke suatu perkara, nak berusaha ke perkara itu daya, ke force. Tapi kuasa nak menghasilkan itu tak ada. Itu kata tak ada diri berkuasa. Rezeki contoh. Kita berusaha cari rezeki tapi tidak berusaha, tak ada berkuasa untuk mendatangkan rezeki. Usaha cari, ialah kita usaha cari. Tapi nak mendatangkan tidak. Iblis telah gagal dalam melaksanakan ini kita sentuh. Yang ini gagal, yang ini merasakan diri berkuasa. Iblis merasakan diri berkuasa dan diri mulia. Berkuasa sebab dia ada pilihan untuk tidak melakukan suruhan Allah. Dan merasakan mulia kerana kedudukan dia. Kedudukan. Kata dunia tadi tu. Luaran ni, zahiriah kita ni, di sini akan jadi masalah. Kalau kita tidak bawa perbahasan membesarkan Allah. Kita tak akan pernah susah nak rasa mulia dengan amalan ni. Sebab tak nampak gaib. Tapi kita boleh rasa mulia nanti dengan kedudukan. Mungkin sebab amalan kot, kedudukan kita naik. Kita sangka macam itu. Macam Iblis lah. Iblis dia menyangkakan mungkin sebab amalan ni lah aku jadi mulia ni. Tapi dia tak sebut amalan tu, tapi dia sebut aku api. Api ni yang ni tanah, aku api. Maksudnya kedudukan. Kedudukan. Yang akan membezakan kita ini. Jadi sebab tu kita kena bincangkan balik, yakni dengan apa zahir yang ada pada diri, pada kejadian, itu termaktub padanya adalah untuk pertama melihat tanda-tanda kebesaran Allah dengan sifat tadi.
Kedua yang utama adalah kita nak membesarkan. Ta'zim dipanggil. Ta'zim, takbir. Dia sipi kepada takbir ni, dia akan jadi takbur. Takbir, takbur, sipi. Gagal takbir, jadi takbur. Gagal membesarkan Allah, dia akan membesarkan diri. Besarkan Allah dengan apa? Dengan menyatakan, menegakkan syariatnya, melihat akan keagungannya pada kejadian. Kalau gagal melihat, contoh macam cantik tadi tu, gagal dia melihat cantik tu hanya senya datang pada Allah kurniaan, maka dia akan membesarkan diri dia. Cantik, kena tahulah, kena pandailah jaga diri. Dia mulalah. Tak tahu ke? Pertama, kedua, ketiga, keempat, macam-macam cara nampak pada dia. Memanglah usaha tu, tapi hasilnya bukan dia. Bila orang nampak hasil, terus haza min fadli rabbi. Orang nampak hasil, masya-Allah. Allah bagi. Dah. Cantiknya ya Allah. Allah bagi. Dah lah. Habis lah. Kita kat situ. Kalau Allah bagi, tak ada orang tanya apa rahsia. Tak ada rahsia dah lah. Rahsianya Allah bagi. Nak dapat, minta ke Allah. Tu je lah. Sampai Allah bagi lah. Itulah. Usaha ni ke arah itu ada, tapi ketika orang nampak hasil pada usaha, Allah bagi. Itu senang, tutup kat situ kan. Maka terselamat hati kita pada perkara yang nak membesarkan diri itu. Jadi itulah sikit banyak mas sekalian. Kita akan sambung pada muka 62 ni. Masih meminjamkan diri menterjemahkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, mohon maaf bila saya ada kekurangan, terkasar kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Aku qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan salawat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab.